Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung belajar untuk topik matematik tahun 4 penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian. Jadi hari ini pelajar boleh tengok pada buku teks muka surat 195. Okey, untuk soalan pertama, Puan Hamidah menggunakan ribin merah jambu, putih dan hitam untuk menghias hadiah hari jadi anaknya. Panjang ribin adalah seperti berikut. Hitam 36 cm 3 mm, merah jambu 67 cm 2 mm, putih 268 mm. Berapakah jumlah panjang ribin dalam milimeter yang digunakan? Okey, jadi ke sini cikgu keluarkan dulu dia punya jadualnya. Okey, untuk penyelesaian masalah ni, pelajar mesti tahu apa kehendak soalan yang hendak ditanya ataupun yang hendak diselesaikan. Contohnya untuk soalan pertama ni, dia dah bagi yang hitam 36 cm 3 mm, kemudian merah jambu pula 67 cm 2 mm, manakala putih pula 268 mm. Jadi ditanya berapa panjang dalam mm. Jadi yang kita tahu 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Jadi yang cm ni kita tukar kepada mm dahulu, itu untuk tukar kepada mm kita kena darab dengan 10. Jadi ini 36 darab 10 kita akan dapat 360. Jadi 360 kena tambah dengan 3. Jadi untuk hitam kita dapat 363 mm. Tengok pula merah jambu pula. Okey, merah jambu pula 67 cm pun sama, darab dengan 10 kita akan dapat 670. Kemudian tambah dengan 2 kita akan dapat 672 mm. Manakala putih dah milimeter, jadi kita ambil balik putihnya 268 mm. Jadi apa operasinya, kita tengok dekat sini. Dia kata jumlah. Bila jumlahnya kita mesti tambah. Jadi pelajar mesti tambah. Tambahkan kesemuanya, dapatlah jawapannya untuk soalan pertama. Okey, soalan pertama dah siap. Okey, kita tengok pula. Okey, itu nombor 2 tadi ya. Okey, nombor 3 pula. Soalan ketiga pula. Okey, tengok slide yang ketiga. Sekejap. Tadi dah tercepat sikit ni. Sekejap ya. Okey, soalan ketiga pula. Berpandukan maklumat dalam jadual, berapakah panjang Sungai Pahang? Okey, dekat sini dibagi jadual je, dibagi Sungai Pahang kurang 88 km daripada Sungai Rajang. Sungai Rajang pula lebih 323 km daripada Sungai Kelantang. Sungai Kelantan pula 240 km. Okey, soalannya ditanya berapakah panjang Sungai Pahang ni. Jadi Sungai Pahang ni berapa panjangnya? Okey, tengok dekat sini dia bagi perkataan kurang. Bila kurang ni kita mesti tolak. Jadi maksudnya Sungai Pahang ni
kurang 88 km daripada Sungai Rajang. Maksudnya yang ini 80 km ni kena tolak daripada Sungai Rajang. Manakala Sungai Rajang ni dia kata lebih maksudnya lebih ni kita kena tambah. Tambah dengan mana? Tambah dengan Sungai Kelantan tadi. Jadi yang pertama sekali, langkah pertama kita mesti cari berapa panjang Sungai Rajang dulu. Untuk Sungai Rajang ni tadi kita dah bagi dah 240 km. Ini yang Kelantan ni sebab dia kata lebih Bila lebih je kita mesti tambah dengan 323 km sebab lebih Jadi dah tambah, kita akan dapat jawapannya nanti. Okey, jawapannya nanti kita kena tolak dengan 88 km sebab tadi surapan tadi kurang daripada Sungai Rajang. Jadi jawapan kita dapat tadi kita kena tolak dengan 88 km. Jadi kita akan dapat berapa panjang Sungai Pahang. Jadi ini pelajar kena buat sendiri je. Okey, tengok balik ni Okey. Dah, kita pergi ke soalan keempat pula. Soalan keempat ni, jumlah jisim manium, nozi dan on ialah 150 kg. Jisim nozi 35 kg 200 G. Jisim on pula lebih 950 G daripada nozi. Berapakah jisim manium? Okey, dia bagi 3 jisim. Tapi kat sini dia bagi nozi kemudian on. Nozi ni 35 kg. Okey, jumlah semuanya 150 kg. Manakala jisim nozi pula 35 kg 200 G. Manakala on pula lebih. Lebih tadi kita dah belajar tiga dia. Lebih ini adalah untuk tambah. Jadi yang on tadi kena tambah dengan nozi. Soalannya dia tanya berapa jisim manium. Okey, untuk cari manium ni kita mesti cari berapa on dahulu. Jadi untuk on ni kita kena tambah sebab apa dia lebih Jadi kena tambah dengan nozi tadi. Okey, jadi untuk on ni yang pertama cari berapa jisim on. Untuk on ni kita kena tambah. Jadi 35 kg 200 gram ni jisim nozi tadi tambah dengan lebihnya on tadi, iaitu sebanyak 950 G. Jadi on kita dapat jisimnya sebanyak 36 kg 150 G. Dah dapat on, kita kena cari pula jisim on tambah nozi. Jadi yang on tadi kena tambah dengan nozi balik. Jadi nozi kita ada 35 kg 200 G. Manakala on pula 36 kg 150 G. Jadi jumlah jisim on dengan nozi sebanyak 71 kg 350 G. Dah dapat ini, kita akan buat langkah ketiga, iaitu nak cari jisim manium. Jisim manium ni maksudnya jumlah jisim semuanya kena tolak dengan on dengan nozi. Jadi jumlah jisim kita ada 150 kg. Nak senamnya kita buat yang tepat G ni kita buat sifar. Kemudian tolak dengan jumlah tadi iaitu 71 kg 350 G. Kita akan dapat bakinya. Bakinya adalah jisim untuk manium. Okey. Jadi pelajar boleh buat je. Okey. Okey, dah boleh. Cikgu pergi ke soalan kelima pula. Okey, soalan kelima ni dia kata kira jumlah jisim ayam Belanda dan juga ayam kampung. Ayam Belanda ni dia dah bagi dah jisimnya sebanyak 4 kg 600 G. Ayam Belanda Kemudian ayam kampung pula kurang 2 kg 100 G daripada ayam Belanda. Jadi dekat sini dikata kurang. Bila kurang je kita kena tolak. Tolak mana? Tolak ayam Belanda, tolak dengan yang ini tadi. Dapatlah jisim untuk ayam kampung. Jadi
Soalannya sebenarnya dia nak jumlah. Bila jumlah je kita kena tambah. Maksudnya tadi, bermula kita tolak dulu. Dah tolak, dapat jawapannya untuk ayam kampung. Kita kena tambah dengan ayam Belanda. Jadi langkah pertama, cari dulu berapa jisim untuk ayam kampung. Jadi untuk jisim kampung tadi, kita kata tadi, kurang. Bila kurang kita kena tolak. Okey, dah tolak. Tolak dengan 2 tadi 4 kg 600 G. Tolak dengan 2 kg 100 G. Kita akan dapat jisimnya ayam kampung sebanyak 2 kg 500 G. Dah dapat. Okey, carilah pula jumlah jisim. Jumlah jisim kita kena tambah. Jadi buat tadi, okey, ayam Belanda 4 kg 600 G. Tambah dengan ayam kampung tadi. Ayam kampung ni 2 kg 500 G. Dapatlah berapa jumlah jisim bagi ayam kampung dan juga ayam Belanda nanti. Okey. Boleh semua? Okey, kalau boleh. Cikgu tukar kepada soalan ke-6 ya. Soalan ke-6 ni pula. Jisim 5 biji bola besi yang sama ialah 8 kg. Hitung jisim dalam kg dan G 4 biji bola besi itu. Okey, dibagi ni 5 biji bola sama dengan 8 kg. 5 biji bola sama dengan 8 kg. Jadi, kalau nak cari sebiji bola, maksudnya kita kena 8 kg tadi bahagi dengan 5. Manakala yang kedua pula dia kata, dia tanya berapa jisim dalam kg dan G 4 biji bola. Jadi, kita nak tentukan dulu. Tadi dia kata memula 5 biji bola sama dengan 8 kg. Jadi nak cari satu biji bola kena 8 kg bagi 5. Lepas tu soalan lagi dia kata hitung jisim dalam kg dan G 4 biji bola besi itu. Jadi kena tentukan ayat matematiknya. Jadi untuk ayat matematiknya 8 kg bagi 5 untuk sebiji bola. Dapat sebiji bola, kita kena darab dengan 4 biji bola. Dapatlah dalam kg dengan G. Jadi untuk buatnya, untuk senangkan pelajar, pelajar buat 8 kg sifar G bahagi 5 dan 4. Sebab apa? Sebab ini nanti nak senang untuk pelajar kira nanti. Jadi macam biasa, okay, kita buat tolaikan ya. Tolaikan ni kita ada 4 ya. Jadi kita buat 8,000. Terlebih satu ni. Jadi 8,000 je. Jadi 8 kosong-kosong ni tak payah belakang, tak payah ya. Terlebih satu je. Jadi 8,000 bahagi dengan 5. Okey, dah bahagi 5 kita buat sifirnya macam biasa. Okey, dah kira nanti bila pelajar dapat atasnya ni nanti. Sekejap ini. Sekejap, okey, ni sekejap Okey, ni je Jadi 8,000 bahagi 5 Jadi kita buat tolaikannya sebanyak 4 8 sifar. Kemudian bahagi 5. Dah dapat jawapannya nanti. Yang perkali atas ni kita kena darab dengan 4 ya. Okey. Kemudian tengok soalan yang last sekali, soalan ke-7. Dibagi isi padu air dalam bekas P kurang 395 mm daripada bekas Q. Isi padu air dalam bekas Q adalah 1 liter 70 ml. Jadi A berdasarkan maklumat di atas hitung jumlah isi padu air dalam bekas P dan Q. B pula hitung dalam bekas air dalam bekas Q dituang sebanyak dalam 2 biji cawan. Berapakah isi padu air dalam sebiji cawan? Jadi yang
Ya, sini ada dua soalan A dengan B. Jadi untuk soalan A ni, okey, kita kena cari dulu berapa isi padu bekas P. Sama juga kat sini dia ada perkataan kurang. Bila kurang je kita kena tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan Q tadi. Okey, jadi kita buat untuk soalan A dulu sebab dia nak soalan A ni. Okey, untuk Q ni untuk memudahkan pelajar kira, kita buat 1 liter sifar 7 sifar mililiter. Maksudnya kita letakkan sifar dekat sini. Jadikan ml ni sebagai 3 nombor. Untuk memudahkan pelajar mengira nanti. Jadi, okey, untuk soalan A ni jumlah ya. Okey, untuk jumlah ni langkah 1 cari dulu isi padu bekas P. Untuk isi padu bekas P ni kita kena tolak ya. Jadi 1070 ml tolak dengan 395 ml. Okey, dapatlah berapa isi padu bekas P. Iaitu sebanyak 675 ml. Ini untuk bekas P ya. Dah dapat isi padu bekas P. Kita sekarang ni soalannya dia tanya jumlah. Okey, bila jumlah je maksudnya P tambah dengan Q. Jadi P tadi dah dapat. Kemudian Q pun dah ada Q kat sini. Jadi kita hanya perlu tambah sahaja. Okey, cikgu buat 1075 ml. Ini untuk bekas Q ya. Tambah dengan bekas P-nya 675 ml. Okey, dapatlah jumlahnya. Jadi itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula, dia tanya air dalam bekas Q dituang sama banyak. Ada perkataan sama banyak. Sama banyak ni sebenarnya dia lebih kepada bahagi. Dituang sama banyak ke dalam 2 cawan. Jadi maksudnya sini ini adalah untuk bahagi. Sama banyak ni kebanyakan ni untuk bahagi. Jadi bahagi bagi berapa? Bahagi dengan 2. Jadi okey, ayat matematiknya 1070 ml bahagi dengan 2. Kita buatlah dia punya telaikannya, tisikannya 1070 bahagi 2. Kemudian buat sifirnya sekali. Okey, dah buat sifir, nanti pelajar kira dah nanti dah pelajar jawapannya kat sini. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Jadi, saudara pelajar boleh mula buat kerja. Dan jangan lupa nanti bila dah siap, ambil gambar nanti hantar dekat WhatsApp saya ya. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada PDP akan datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi nanti.